Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nur Atikah binti Razali kerana sudi menjadi tetamu untuk ditemubual pada hari ini bagi memenuhi keperluan assignment saya, iaitu assignment INC 600 Public Advocacy dan Civic Engagement. Pertama sekali saya perkenalkan dululah diri saya. Nama saya Suzila binti Rabani. Saya merupakan pelajar EPJJ Fakulti Media dan Komunikasi UiTM Shah Alam. Untuk makluman doktor, saya memilih doktor kerana rasa kagum dengan cara doktor mengadaptasi elemen-elemen advokasi melalui penulisan dan juga ceramah. Doktor juga aktif berpersatuan iaitu di dalam pertubuhan Prihatin Rakyat Kinta Perak yang selalu membantu orang lain, terutamanya wanita, supaya mempunyai kesedaran untuk mempunyai tahap kesihatan mental yang sihat. Selain bertugas sebagai doktor juga, doktor menyambung pelajaran dan sebagai isteri wakil rakyat dan juga seorang ibu kepada 3 orang anak, sudah tentu doktor menggalas tanggungjawab yang hebat dan juga mencabar. Hari ini saya ingin menemubual doktor beberapa soalan berkenaan kepentingan advokasi dalam membentuk generasi khairat ummah, khususnya membentuk pemikiran wanita yang lebih berdaya maju dan berfikiran sihat. Dr. Atikah, soalan pertama saya, dengan cabaran dunia di hujung jari, apa pendapat doktor tentang pentingnya advokasi kepada masyarakat? Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Suzila Rabani kerana sudi berkongsi, saya kira berkongsi buah fikiran dan juga kita berdiskusi sikit kan. InsyaAllah. Jadi soalan tadi tentang apa kepentingan untuk memberi, apa pentingnya advokasi kepada masyarakat dalam keadaan dunia di hujung jari ini. Yang pertama bagi saya sangat penting advokasi terutama untuk masyarakat. Dan terutamanya pertama sekali untuk kita bawa kesedaran kepada masyarakat, sebab saya suka melihat perkara ini sebagai dari sudut yang positif. Maksudnya di dalam dunia hujung jari sekarang dengan internet, dunia tanpa sepadan, jadi alhamdulillah sebenarnya lebih mudah perkara tu. Jadi untuk kita bawa kesedaran dari pelbagai aspek lah, contohnya dari segi aspek apa yang saya dan juga tim buat dari segi aspek perubatan, kesihatan mental dan juga dari untuk advokasi tentang isu-isu wanita. Jadi insyaAllah ini semua pentinglah untuk membawa kesedaran kepada masyarakat. Dan yang keduanya disebabkan oleh dunia tanpa sepadan yang juga terlalu banyak isu-isu negatif yang kadang-kadang dimainkan ataupun pengaruh negatif. Jadi perlu untuk kita bawa advokasi ataupun kesedaran yang betul, yang positif untuk masyarakat di luar sana untuk menangkis semula perkara-perkara yang negatif. Seperti mana yang baru-baru ni ada kajian yang menunjukkan, saya tak pasti secara formal ataupun tidak, tapi contohnya dalam kesihatan mental bila dibuat dekat TikTok kan, dikatakan majoriti apa yang diperkatakan tu ada yang dia punya ilmu ataupun fakta-fakta tu tak betul ataupun tak berapa sahih. Jadi perlu sebenarnya untuk mereka yang ada kesedaran ataupun punya sikit ilmu ni untuk berkongsi informasi ataupun fakta yang sahih lah, insyaAllah. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Saya bersetuju dengan pandangan doktor berkenaan kepentingan advokasi kepada masyarakat. Dari sudut positifnya, advokasi membantu membuka minda dan memberi jalan bagaimana sesuatu isu itu didepani dengan cara profesional. Dr. Atikah, saya juga mengikuti doktor melalui Facebook. Doktor ada menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Doktor Sakit. Boleh doktor ceritakan sedikit tentang buku tersebut
dan mengapa doktor menggunakan kaedah penulisan sebagai kaedah advokasi kepada masyarakat? Silakan doktor. Terima kasih pada Puan Suzila. Sebenarnya buku Doktor Sakit adalah salah satu buku yang saya tulis lah. Alhamdulillah setakat ni ada 4 buah buku. Yang pertama sekali buku Doktor Sakit lebih kepada tulisan santai tentang keluarga, kerjaya dan juga kesihatan, termasuk kesihatan mental lah. Yang kedua buku berkenaan tentang perjuangan dakwah muslimat. Yang ketiga buku tentang kesihatan mental dan juga COVID. Yang ini saya berkolaborasi dengan rakan-rakan doktor dan juga pensyarah di UKM. Dan buku keempat buku ilmiah sikit lah. Yang ini saya terbitkan sendiri, buku Basic Psychiatry Notes untuk pelajar-pelajar master tahun 1. Jadi tentang buku Doktor Sakit ni, sebenarnya buku ni buku santai. Okay? Dia bukan buku-buku yang kalau macam orang kata dikupas secara akademik yang serius, tak. Buku ni buku santai. Ada cerita-cerita pendek dan juga ada sedikit dimuatkan kartun lah. Cumanya sebab kenapa buku ni dibuat secara santai, sebab kita nak menarik minat ataupun kita nak ajak masyarakat untuk kita bagi kesedaran tu, tetapi secara santai. Sebab kadang-kadang kalau kita buat secara serius kan, jadi ada setengah orang dia tak berapa nak berminat nak baca, terutamanya golongan remaja, golongan muda-mudi lah, yang mana sangat penting untuk kita terapkan perkara yang baik untuk fasa-fasa umur sebegitu. Jadi buku ni menceritakan tentang kisah pengalaman saya sebelum ni bekerja sebagai pegawai perubatan siswaza ataupun houseman, dan juga sebagai seorang pegawai perubatan di hospital daerah, yang mana kita tahu hospital daerah ni memang seorang doktor tu dia kena cover semua bahagian lah. Kalau on call satu hospital tu cover kecemasan, dia orang bersalin, buat perubatan, buat kanak-kanak dan sebagainya. Jadi saya masukkan sedikit dan juga informasi tentang kesihatan, sedikit pengajaran lah apa yang kita boleh dapat daripada cerita tersebut, dan juga tentang kesihatan mental. Di samping secara tak langsung tips macam mana seseorang tu untuk mengurus tanggungjawab sebagai seorang wanita kan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang doktor yang ada kerjaya, okay, dan juga seorang isteri, anak dan sebagainya. Jadi kenapa saya memilih bidang penulisan ni? Sebabnya mungkin saya tak ada bakat nak masuk bahagian lain kan, tapi saya macam saya berpandangan apa yang kita boleh tu kita cuba buat dengan baik untuk menyumbang pada masyarakat. Dan sebenarnya macam penulisan ni insya-Allah dia mudah je sebenarnya, cuma sebab insya-Allah mesej tu boleh sampai. Dan mungkin berbeza dengan ceramah, kita perlu depan orang. Jadi bila kita melakukan sesuatu advokasi melalui pena ni, kita boleh buat ikut masa kita kan. Jadi walaupun sibuk, saya boleh curi-curi masa in between untuk menulis lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih doktor. Memang kena ambil ilmu daripada doktor bagaimana nak menerbitkan sebuah buku. Ianya satu pengalaman yang sangat berharga lah. Okay. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan. Bukan satu ya doktor, tapi 4 buah buku yang telah berjaya doktor tulis dan terbitkan. Satu kejayaan yang patut dibanggakan dan menjadi inspirasi kepada saya sendiri dan juga orang lain. Selain menulis buku, doktor juga aktif berpersatuan, juga menggunakan platform ceramah sebagai advokasi kepada masyarakat. Melalui pengalaman doktor, apakah elemen yang sangat penting untuk menjadi penceramah yang mampu memberi kesan kepada audiens melalui kaedah ceramah? Silakan doktor. Terima kasih atas soalan yang sangat baik. Jujurnya nak bagi tahu, saya sebenarnya bukanlah orang yang pandai nak berceramah sangat, tapi atas faktor kena tanggungjawab, atas dasar tanggungjawab dan rasa ada amanah untuk disampaikan buat masyarakat tu, jadi kita cuba. Okay? Jadi yang pertama antara elemen yang saya rasa paling penting adalah bermula dengan niat lah.
kan. Kalau macam untuk menjadi penceramah ataupun seorang yang mampu memberi kesedaran kepada masyarakat, populariti tu bagi saya bukan benda yang paling utama. Walaupun kadang-kadang mungkin penting bagi sesetengah orang, tapi dengan cuma populariti tanpa niat yang baik, kita takut kadang-kadang jalan tu terpesong sikit lah. Jadi yang pertama sekali niat tu, dan kadang-kadang macam saya kata tadi, rasa kita bukan orang yang terbaik ataupun tak ada bakat sangat, tapi sebab niat tu insya-Allah dibuat dengan niat yang betul. Untuk Muslim kita buat niat tu kerana Allah, sebagai kita punya ibadah, insya-Allah uh, kita punya mesej tu lebih mudah untuk sampailah kepada masyarakat. Dan yang kedua, jika seseorang tu mahu menyampaikan ceramah ataupun apa-apa pandangan, perlu juga, penting juga kepada elemen ilmu tu. Sebab kita tak nak bawa sesuatu yang fakta yang salah ataupun hujah yang tak betul pada masyarakat, kan. Sebab tu saya kata tadi, populariti bukan yang utama. Sebab kadang-kadang bila terlalu kejar populariti tu yang kadang-kadang kita misleading, bawa information yang tak betul lah. Jadi dan bila kita menyampaikan tu, kita ada amanah dengan ilmu apa yang kita sampaikan. Jadi kita perlu banyak membaca, banyak buat kajian dan sebagainya. Dan yang ketiga, elemen yang penting juga ikhlas. Yang ni penting berbalik-balik pada elemen yang pertama tadi, niat lah. Sebab bila kita nak menyampaikan sesuatu yang baik untuk masyarakat, kadang-kadang dia perlukan banyak pengorbanan, kan. Kadang-kadang dengan, kalau orang yang berkerjaya dengan masa, tenaga dan sebagainya, dan kadang-kadang kalau ikut wang ringgit mungkin tak berbaloi, tapi bila niat tu ikhlas untuk menyampaikan sesuatu yang baik pada masyarakat, insya-Allah itu akan bagi kekuatan dan pengisian tu sampailah ke hati-hati orang yang mendengar tu, insya-Allah. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Betul, kaedah penyampaian dan poin-poin yang sesuai dengan audien sangat penting untuk menarik audien. Okey, soalan terakhir saya, Doktor. Apakah nasihat dan juga sepatah dua kata daripada Doktor kepada saya sebagai pelajar kos public advokasi dan civic engagement? Silakan, Doktor. Ada dua perkara yang ingin saya berkongsi. Yang pertama sekali, apa-apa yang kita buat pun cuba cari nilai dalam sebuah kehidupan. Okey, maksud nilai ni apa di sebalik yang kita buat tu, apa sebab, dan apa kekuatan kita untuk teruskan sesuatu tanggungjawab. Macam walaupun kita berdepan dengan pelbagai amanah dan juga tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang pelajar, pekerja, anggota masyarakat, kan, yang mempunyai banyak tanggungjawab, tetapi bila kita ada nilai yang kuat, nilai yang utuh, insya-Allah kita akan mampu pergi jauh dan kuat dalam menghadapi ujian ataupun rintangan itulah. Sebagai contoh nilai, berbeza untuk setiap individu, kan. Tak ada betul, tak ada salah. Ada setengah orang nilai tu agama. Macam contohnya apa yang dia buat, dia mahu dapatkan redha Allah. Jadi walaupun susah, walaupun payah, insya-Allah dia akan mampu teruskan. Ada orang letakkan keluarga dalam nilai kehidupan dia. Maksudnya apa yang dia buat tu, bila mana dapat menggembirakan keluarga, dia akan rasa happy, dia akan rasa tetap kuat walaupun susah. Ataupun ada setengah orang letakkan nilai tu dalam memberi. Bila dia memberi sesuatu, dia rasa seronok, okay? Memberi sesuatu pada orang lain, kepada keluarga, masyarakat dan sebagainya. Dan yang kedua, satu kata-kata Stephen Covey dalam buku Seven Habits, ini antara buku bestseller lah untuk international. Yang pertama dia kata dekat situ, begin with the end of mind. Maksudnya kita mulakan dengan apa yang kita nak capai. Jadi sebagai contoh, apa yang kita mahu dalam hidup ni, kadang-kadang kita tak perasan. Dan ada juga bila dalam perkongsian, kan, bila saya cakap, pernah tak kita terfikir sebenarnya hidup kita yang belas tahun ke berpuluh tahun ni, apa sebenarnya kita nak capai, apa sebenarnya, kenapa sebenarnya kita dihidupkan. Jadi bila perkara tersebut clear ataupun perkara tersebut jelas, insya-Allah apa-apa yang berlaku dalam kehidupan ni, kita akan mampu tepuhi dan akan cuba buat yang terbaik. Okay, wallahualam. Terima kasih Puan Suzilah. Okay, terima kasih banyak-banyak, Doktor. Alhamdulillah,
Akhirnya kita sampai ke hujung sesi temu bual pada hari ini. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Nur Atikah binti Razali kerana sudi meluangkan masa bersama saya hingga ke hujung sesi temu bual pada hari ini. Walaupun Doktor sibuk dengan pelbagai tugasan dan juga tanggungjawab, tapi doktor masih memberi peluang kepada saya untuk menemu bual doktor pada hari ini. Temu bual yang sangat-sangat memberi makna kepada saya dan juga memberi inspirasi untuk saya menggunakan pelbagai kaedah-kaedah advokasi yang berkesan kepada orang ramai. Semoga Dr. Atikah juga terus maju jaya dalam semua yang diceburi.